ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam, Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sungai Tiram, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Perbahasan kita ialah ibrah Isra wal Mi'raj. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa yang agung ini? InsyaAllah saya akan baca dua hadis Imam Muslim untuk membahaskan peristiwa yang hebat. Saya mulakan dengan firman Allah, Suratul Isra, surah ke-17 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke Palestin, jaraknya 1600 km, yang kami berkati sekelilingnya supaya kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami, kata Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di Masjid Tuan-tuan ibadah tadi saya tengok, hadis yang saya nak baca ni hadis ke-137. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furrija saqfu baiti wa ana bi Makkah, fa nazala Jibril alaihi salam fa farraja sadri thumma ghasalahu mimma zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghaha fi sadri thumma atbaqahu." Rawahu Muslim. Maksud hadis, bumbung rumahku terbuka dan ketika itu aku berada di Mekah, lalu Jibril alaihi salam masuk ke dalam rumah aku melalui bumbung yang terbuka tersebut. Jadi Jibril masuk ke dalam rumah Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, melalui bumbung. Kalau rumah tuan-tuan ada orang masuk melalui bumbung, bukan Jibril, kawak. Faham? Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril membelah dadaku, dikeluarkan hatiku, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Ini ada pengajaran satu lagi. Setelah bersih, Jibril datang kepadaku dengan membawa dulang emas. Apa ada dalam dulang emas, Pak Haji? Nasi Arab dengan kambing. Tak kala Jibril nak bawa nasi Arab. Dalam dulang emas itu terdapat dua, hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam dadaku dan dadaku dijahit semula. Saya sampai di sini tadi, kuliah maghrib pukul 8.10. Saya sampai sini pukul 4.45. Right on time. Elok-elok saya masuk, orang azan. Kebetulan saya makan menuri di seberang tadi. Nak balik pun buang masa. Saya jenis buang masa, saya tak mau. Saya jenis jaga masa. Very punctual, insya-Allah. Yang ni yang kita praktis puluhan tahun dah. Time management should be very good, otherwise you will fail. Alhamdulillah. Cerita macam tu. Jadi
8-10 kita mula. Yang pertama pengajarannya ialah apabila hati Nabi dikeluarkan, dia bersih dengan air Zam-Zam. Kata ulama, kesemua kita ni anak Adam, hadis riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, termasuk saya. Ada saja kesalahan yang kita buat. Moga-moga bukan dosa-dosa besar. Moga-moga Allah melindungi kita daripada dosa-dosa besar. Dosa kecil tak bolehlah. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Sebaik-baik anak Adam yang melakukan kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat. Jadi di sini kata ulama, kita dianjurkan supaya melakukan penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Allah sebut dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah sesiapa yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya, sesiapa yang mengotori jiwanya, maka rugilah golongan ini. Tuan. Jadi kita perlu membersihkan jiwa kita, dan cara untuk membersihkan jiwa kita, kata almarhum Dr. Yusuf Qardawi, yang pertamanya ialah melalui taubat. Ini pengajaran. Nabi nak pergi jumpa Allah pun dia bertaubat, dia pergi bersih tu. Dia maksum. Hak belah ni Cik Som. Kan? Apa tak tergelak aku buat lawak tu. Serius nama kau macam Jason King kan? Aku mana ada serius-seriusnya ceramah. Insan pilihan Allah, the chosen one, pun Allah proses terlebih dahulu. Apatah kita, hadis saya baca tadi riwayat Ibnu Majah. Secara pembersihan jiwa ialah taubat, dan taubat yang disebut itu dalam Quran At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-8. Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Apa syarat taubat nasuha? Kata ulama 3. Pertama, bila kita buat salah, kita terlajak, kita terbabas, pertama kita menyesal. Kena menyesal. An-nadamu taubatun. Hadis riwayat Imam Muslim. Penyesalan itu adalah taubat, tuan-tuan. Kita menyesal. Itu taubat. Syarat yang kedua, kita perlu berazam untuk tidak mengulangi lagi. Apa dia? Tidak mengulangi lagi kesalahan atau dosa yang sama. Faham? Setelah itu, kita wajib kena beramal baru terpakai. Contoh, nak bagi tuan-tuan nampak. Seorang hamba Allah ni mereka kata, ustaz saya taubatlah. Tak main lah nombor ekor. Kan? Nak main macam mana di Kedah tak ada judi lah. Kan? Pulau Pinang belum lah. Kan? Ni Pulau Pinang kan New York ni. Tapi mayang tak. Puasa pun tak. Jenis ni taubat, minta maaf. Kalau ada ustaz-ustaz kata Tuhan terima, bohong. Sebab saya nak baca dari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 89. Taubat wajib disertai dengan amal-amal. Illal ladzina tabu
min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, setelah bertaubat mereka beramal, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh faham tak ni? Cakap ada sandaran Quran, bukan jeroyannya lagi. Nah, kita sebut satu poin, kita bawa dalil Quran, kita bawa dalil hadis, fikir-fikir. Itu cerita dia. Syarat taubat yang akan diterima insya-Allah setelah bertaubat, kita kena beramal. Bagi saya wajib beramal. Ini dalil Quran. Beramal dengan amal apa? Jadi bila sebut taubat, tuan-tuan, mesti wajib diiringi dengan amal-amal soleh. Baru terpakai. Duduk mana bang? Duduk sini ya. Dah hang lah, aku tunjuk hang balik pula. Duduk di mana? Where do you live? Oh, dekat sini lah. Buat cakap Melayu tak arti, nak tahu Bangla ke apa, cakap putih. Nampak macam Pakistan kan? Ingat muslimat, taubat wajib disertai dengan amal-amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh kena tengok surah An-Naml, surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19. Kena faham elok. Wa an a'mala salihan tardah. Amal soleh, amal yang Allah redha. Itu Al-Quran. Kena tengok hadis Imam Muslim. Hadis ni dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Hadis yang saya nak baca. Surah Al-Baqarah ayat 111, 112 ada hadis yang nak baca. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang amalnya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amal itu ditolak, kata Nabi SAW. Itu di segi makna. Huraian dia Syekh Ibnu Kathir, ulama besar. Dia tafsir pun hebat, hadis pun hebat. Dua-dua Allah anugerah. Kita semua tak hebat kan? Boleh sikit-sikit lah. Yang ni bukan ustaz selebriti tau. Yang ni UBB, ustaz besha-besha kan? Jadi ceritanya nak tahu bagaimana untuk kita mengetahui amal kita diterima sebagai amal soleh. Itu hadis dia Imam Muslim. Saya terjemah semula. Sesiapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Berdasarkan hadis Muslim ini, Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala mensyarahkan hadis yang mulia ini dengan menyebut syarat diterima amal kita sebagai amal soleh dua. Dengar molek-molek. Zai dulu kita dengar molek-molek kan. Kita dengar elok-elok. Pertama, muslimat, mesti amalan itu ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan ini tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baru diterima sebagai amal soleh. Boleh faham tuan-tuan? Kita buat contoh malam ni, ceramah perdana. Ada orang masuk, ustaz, boleh main Pulau Pinang kah? Aku bukan penjenayah, aku pendakwah kan? Kita hanya takut pada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah. Al-Baqarah ayat 150. Maka jangan kamu takut pada mereka, takut pada aku. Tuan-tuan, takut pada makhluk membawa kepada syirik. At-takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. At-Taubah ayat 13. Apakah kamu takut pada mereka? Akulah sewajibnya kamu takuti sekiranya kamu beriman. Orang beriman dia hanya takut pada Allah, minta maaf. Faham Syekh? Tengok kemas Saban. Saya aku nak tanya dua depan ni. Tu cerita dia, jangan duk takut kat orang sangat-sangat.
Islam sampai dah jadi teruk macam ni tuan-tuan. Hampa nak halang pendakwah tak kena. Hampa tengok negara hampa baru-baru ni dalam video Will Mudu Valley. Betul Pulau Pinang? Ha? Katanya perarakan tu yang disertai oleh Melayu Pulau Pinang, Melayu Islam Pulau Pinang. Boleh ke? Itu upacara agama. Ini yang saat lagi saya nak baca hadis ni ada kaitan tu. Tuan-tuan tahu apa hukum menghalang, menyekat orang tak bagi berdakwah? Buka Al-Baqarah ayat 114. Hampa tak tengok Quran ke? Kata kemas sangat, ada tauliah lah, PhD lah. Aku UBB lah. Kan? Tengok Quran lah. Macam tak senyum pun. Orang Jabatan Agama apa ni? Kamu percaya sangat buat pakai jubah serban. Pertama, ikhlas. Sekali lagi saya nak jawab kenapa pula perlu ikhlas. Semua ada dalam Quran. Yang kedua, amalan kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, program malam ni, ceramah perdana, bercanggah tak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Tak kan? Tak kan? Okay. Soalan kedua, hampa mai ikhlas tak? Siapa mai nak intip apa aku kata, pergi balik. Tak dapat pahala. Sebab tak ikhlas nak mai ngintip. Jangan tanya orang, tanya ustaz pula. Ustaz mai betul ke ikhlas nak berdakwah? Mai kena duit apa? Tu dia. Nak tahu ustaz tu ikhlas tak ikhlas senang je. Lepas ceramah, habis kuliah, jangan bagi sagu hati. Bulan depan dia main, jangan bagi. Dia duk main lagi, dia ikhlas lah. Hampa test tengok ustaz ni. Jangan test aku. Siapa test aku, itu satu kezaliman yang amat besar. Dah lah aku mewah. Haji Anwar, setuju? Tak gila ngantuk ya. Ikhlas dan menepati syarak. Apa yang kita amalkan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah amal soleh, itulah bekalan akhirat kita. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yasba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u nani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 3 perkara akan mengiringi seseorang yang meninggal dunia, kata Nabi SAW. 2 akan kembali, 1 tetap tinggal bersama-sama dengannya dalam alam barzakh. Yang kembali ahli keluarga dan harta, yang kekal amalan-amalannya. Yang kita nak bawa balik amal soleh, amal yang Allah redha, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, menepati Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bercanggah. Bila saya ikhlas datang berdakwah kerana Allah, nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan sekadar ilmu yang ada, dan kerja buat saya ni dah elok dah, itu amal soleh. Dan orang yang ikhlas ni, tuan-tuan nak bagi tahu dalam suratul Hijri, surah ke-15 pada ayat 39 dan 40. Buka tafsir Arab Saudi, ada muka surat 394. Surah ke-15 suratul Hijri ayat 39-40. Kelebihan hamba-hamba Allah yang ikhlas ialah wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis laknatullah ni, dia minta kepada Allah supaya diberi peluang kepada dia untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis jawab, anak Adam yang ikhlas aku tak boleh. Kalau saya tak ikhlas, mai kerana duit, ilih poci, habis. Hampa pun mai kerana nak mengintip, aku nak kata apa, hampa pun ilih poci. Jadi dua-dua kita sama, nang buti nang, kui buti kui. Tak faham sudah. Tu cerita dia tuan-tuan. Pembersihan jiwa hendaklah kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan, ialah dengan bertaubat. Taubat yang disertai dengan amal soleh. Tuan-tuan bimbanglah. Hak dulu-dulu masa kita jahil bang, tidak bang?
Orang jahil dulu. Kita serupa. Kita pun dulu tak faham Islam. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik. Kita boleh buat kerja agama sekadar ilmu yang ada. Dosa-dosa dulu, kesalahan, kesilapan dulu, tak payah, memang let bygones be bygone. Itu pepatah Inggeris. Yang lalu biarlah berlalu. We look forward, don't look back. Jangan tengok ke hadapan. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, aku dah mula bertaubat dan aku mula beramal, insya-Allah, tuan-tuan. Jangan sangka buruk dengan Allah. Nah, dalam hadis Imam Bukhari pada hadis Qudusi, ana inna dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku. Hampa sangka buruk kat Tuhan, Tuhan tak terima, dia tak terima semua. Kena sangka baik. Aku dah bertaubat dah ya Allah. Nah, aku menyesal dah ya Allah, aku tak ulang dah. Insya-Allah. Itu kita serah kepada Allah. Habis tentang penyucian jiwa, kemudian setelah hati Nabi dibersih dengan air Zam-Zam, Jibril datang kepada Nabi sekali lagi dengan membawa dulang emas yang berisi dua benda, hikmah dan iman. Hikmah makna ilmu. Dituangkan ilmu ke dalam dada Nabi, kemudian baru dituangkan iman. Tuan-tuan, dia kalau nak ikut dia punya turutan, ilmu, iman, amal. Bukan iman amal, salah. Ini dalil. Nabi nak berjalan pergi jumpa Allah pun, setelah dibersihkan hati beliau, Allah perintahkan Jibril masuk ilmu dulu. Kalau kita tak ada ilmu, jadi macam ni, wil mudu wali. Dia tu hak orang bukan Islam, kita tak hina. Allah larang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Surah ke-6 ayat 108 Al-An'am, muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Masjid nampak apa dah? Jangan kamu menghina sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, nanti mereka pula akan menghina Allah. Itu ajaran kita, religious tolerance, toleransi keagamaan. Inilah ayat dia, Al-An'am ayat 108. Dia nak sembah apa tu dia punya pasal. Kita apa-apa yang terlibat dengan upacara agama selain daripada Islam tak boleh kita sertai. Upacara agama, Taipusam tu upacara agama tak? Ini masalah. Pasal tak ada ilmu. Takatnya tengok lantak api ya. Tapi bagi saya tak payah tengoklah tokong-tokong tu. Tengok Quran lagi bagus. Dapat pahala weh. Esok saya nak abang pergi, kalau hampa pergi umrah, nah, bila duduk dalam Masjidil Haram, hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam Masjidil Haram tu ada 120 rahmat yang Allah limpahkan kepada pengunjung-pengunjung rumah yang mulia. 60 rahmat bagi mereka yang tawaf sunat. Barak. 40 rahmat bagi yang beribadah, semayang, baca Quran, selawat. Tak larat dah nak tawaf sunat, dia semayang, baca Quran, selawat dan sebagainya, zikir. Tengok Kaabah, 20 rahmat. Ni mata ni tengok Kaabah. Aku pergi 7 kali lah. 2 kali haji, 5 kali umrah. Baru-baru ni balik 19 Disember yang lalu, demam sampai sebulan. Tak pernah saya ada demam punya lama, tuan-tuan. Yang paling teruk ialah sesema dan batuk. Sebulan. Tu tanda apa? InsyaAllah tanda mabrur lah tu. Bukan mabrur Ustaz, orang balik Mekah semua batuk saja pun. Tapi teruk semua saya kena. Kira tisu ni berpuluh-puluh kotak habis, tak berhenti. Tak apalah, itu pun Allah nak bersih juga, kafarah. Ni sihat elok, suara pun keluar elok lah. Tengok Kaabah, mata kita tengok Kaabah, 20 rahmat abang. Abang kerja. Tu cerita dia. Yang nak pergi tengok tu buat apa? Sebab tu Allah perintahkan Jibril masukkan hikmah. Hikmah ni kalau ikut tafsir Arab Saudi ialah kefahaman yang mendalam tentang agama Islam.
Mana dia dalam Quran? Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah ialah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan sesiapa yang dianugerahkan al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Bila kita faham agama, akan berubahlah kehidupan kita, tuan-tuan. Bila kita jahil, kita redah semacam, betul tak bang? Halal haram, dosa pahala tak beli, betul tak bang? Angguk bila malu apa? Waraknya. Dah Allah dah bagi hidayah, Allah bagi taufik, syukurlah. Kalau Allah tak bagi hidayah, tuan-tuan duduk jadi jebon sampai kelar lah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas surah ke-28 ayat 56 tentang hidayah. Hidayah tak cukup. Hidayah ni Allah bagi kefahaman tentang Islam. Oh, Islam begini, ada yang wajib, ada yang sunat, ada sembahyang malam. Tapi tak boleh nak buat pasal belum dapat taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Surah Hud surah ke-11 ayat 88. Bila Allah bagi taufik, pertolongan, boleh buat. Sebelum subuh bangun dah. Itu taufik pada Allah, bukan kita hebat. Tak ada. Faham? Hampa ingat senang lah. Nak main ceramah pukul 8, 10, 4:45 sampai dah. Kalau Allah tak bagi taufik, aku pun tak main weh. Berapa jam aku tunggu ni? Tak larat nak mentelaah. Kitab apa? Kitab Facebook. Aku jenis warak, tak tengok yang. Dia duk tengok nota-nota saya dah nak ceramah apa malam ni. Duk apa orang kata revise balik. Kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan, mana lah ingat semua. Tu dari Quran Al-Baqarah 269. Sesiapa yang Allah bagi al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang agama Islam, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, itu satu rahmat yang cukup besar. Tapi ingat elok, nak faham Islam, pertama jangan duk sekat orang nak ceramah. Ustaz Azhar Idrus pun tak ada tauliah. Riuh rendah satu Malaysia. Saya setuju, saya tengok sahabat tu tunjuk tadi. Ustaz Azhar kata kalau bawa ajaran sesat tu elok lah. Kacau. Sekat. Takkan macam aku pun nak sekat kot. Berapa banyak ayat Quran, berapa hadis aku baca. Bukan aku tengok pun weh. Gifted, anugerah Allah kat saya. Surah sekian, ayat sekian. Ini anugerah Allah. Saya tak pernah bangga. Takkan macam ni pun, kecuali saya tafsir ayat Quran tak betul, saya syarah hadis tak betul. Boleh lah. Nak kata baru berdakwah, umur apa dah umur? 33. Aku berdakwah 30 tahun dah. Hang umur 3 tahun aku duk cakap agama dah. Telanjang lagi masa tu. Aduh, aku ceramah satu Malaysia dah weh. Satu Malaysia dah daripada Perlis sampai ke Johor, sampai Sarawak ya. Boleh abang, tahu tu. Nampak duk renung jauh. Orang pejabat agama apa? Hampa tengok aku relax, cool. Loh, nak takut apa? Kita ni takut tak ketahuan. Pelik sungguh. Tak cakap besar. Takut kat Allah. Kalau Allah kata kena, tetap kena. Ada dalam Quran Al-Baqarah 102. Ada dalam Quran Al-Baqarah 255. Mudarat dan manfaat semuanya ditentukan oleh Allah. Nampak? Kalau tidak lagi ada dalam At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maulana bukan maulena. Jangan duk lena. At-Taubah 51. Katakanlah,
sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis ayat 22. Apa yang berlaku ke atas kita, ke atas muka bumi ni, semua ketentuan Allah. Hadis surah 57 ayat 22. Bang, tahun ni perlu tauliah lagi ya? Perlu tauliah lagi kan macam ni? Perlu. Hamai ganti kok. Ada sembang kemas pula. Aduh, pelik sungguh. Tak apalah, kita ada Allah tuan-tuan. Nah, ihfazillah yahfazka. Nah, hampa jaga Allah, Allah jaga hampa. Apa dia maksud? Kita taat pada Allah, kita tak pernah menyalahi perintah Allah, kita beramal mengikut kehendak Allah, Allah pasti jaga kita. Hadis ni hadis ke-19 riwayat Imam Tirmizi dalam kitab hadis 40. Pergi cari. Boleh tahu tu? Hang kata boleh lah, yang nak kena aku. Tu cerita dah. Jadi nak faham Islam tuan-tuan, Allah nak bagi kefahaman agama yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ada syarat, bukan dia suruh bagi tu ya. Tidak, kena mengaji ya. Kena menuntut ilmu. Mana dalil? Hadis Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Jadi nak faham dalam soal agama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jadi makna kena menuntut ilmu. Baik soal agama maupun soal dunia. Kalau tak ada ilmu, apa ingat aku nak reti ke guna menatang ni? Tahu menatang ni? Kita ambil yang simple lah. Dulu tuan-tuan, saya memang tak peduli. Apa yang saya tahu, call keluar, call masuk, hantar WhatsApp. Satu hari saya terperangkap di Melaka. Saya nak keluar daripada taman tu ke tempat kuliah subuh, duk melilau dalam tu kat 15 minit. Jadi aku berani dirilah. Ilmu ada sikit tentang Google Map kan, saya belajar tu. Terai tekan, okey, jumpa main road, sampai ke surau tu. Pasal kita ada ilmu. Lah tak main lah Google Map, waste. In 200 meters turn right, at the roundabout take the third exit. Kalau bapak pasal aku ada ilmu lah, aku cekap dah menatang ni. Faham tak? Aku belajar, kena belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ibnu Majah. Jangan duk halang orang nak berdakwah. Kena tengok Al-Baqarah 114 tu Imam weh. Pergi tengok ayat 114. Di antara golongan yang zalim, golongan yang menyekat dan menghalangi orang ramai jangan masuk masjid untuk mendengar nama-nama Allah. Masuklah ni mengajak. Saya baca ayat Quran banyak orang ni, hadis banyak orang ni. Kata patutnya dah main sengat-sengat lah, tak usah sentuh. Aku bukan passion tu punya. Aku straight to the point. Kan? Kena cakap benar tuan-tuan. Kota Islam tak menang. Nak masuk syurga. Nak masuk syurga. Tengok muka pun penakut. Ustaz Abdul Samad, saya tengok video dia. Saya suka tengok dia. Ustaz Zaidrus, dua ni saya minat lah. Hak lain saya korang sikit. Kan? Ketika beliau belajar di Morocco, saya ingat dia cerita, anak murid semua berkumpul keliling Tok Guru. Syekh, kenapa Allah tak tolong umat Islam di Palestin? Saban hari, setiap hari dibunuh dan macam-macam, diperkotak-katik. Hampa dengar Syekh jawab, hampa nak masuk syurga
Nak guna apa? Dia sebut dalam Indon, kamu nak masuk syurga bisa guna apa pak? Syekh kata, nak masuk syurga kena berjihad. Bukan Tuhan tak boleh tolong. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran surah ketiga ayat 142. Abdi oi, nak masuk syurga dua syarat, jihad dan sabar. Kalau tak jihad mampus tak masuk syurga. Sampai ada hadis kata man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syubatin min nifaq. Rujuk kitab Bulughul Maram Rumi muka surat 727 dalam bab jihad, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa-siapa yang mati tak pernah berjuang dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan Islam, mati munafik, nak masuk syurga payah. Faham? Kena berjihad dan kena banyak bersabar. Sebab tu Nabi kata as-sabru thawbuhul jannah. Kesabaran ganjarannya syurga. Sebab tu jihad dan sabar ni dia kait sekali. Boleh faham ni? Faham tu? Faham ustaz. Siapa faham? Ustaz lah. Oh, ustaz faham. Apa ingat senang masuk syurga. Sebab tu aku alhamdulillah kalau bagi peluang atas ni memang aku rembas kau-kau ni. Tu tak bagi can siapa duduk depan aku. Cakap ada sandaran Quran hadis, nak takut apa? Kawan dengar tu pun belum tentu boleh baca macam kita. Itu dah abang. Bukan cakap besar ni. Nah, ini anugerah Allah. Kita berdakwah tuan-tuan bagi orang faham. Banyak dari Quran, banyak dari hadis yang saya boleh baca. Saya minta AJK Masjid kalau boleh carilah kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, beli satu. Aku main berpuluh tahun dah, tak ada langsung. Pimpinan Ar-Rahman, beli Ar-Rumi. Hampa pergi tengok muka surat 1121, surah ke-33, suratul Ahzab ayat 70. Apa tuntutan ke atas orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Haram kata haram, zalim kata zalim, jangan berganjak. Betul? Itu baru clear, baru tak cerai. Tahu cerai? Ni buat semua tunduk. Puasa ke hamba? Puasa duk warak kan? Aku pun tak puasa. Tu nak bagi sikit lah, nak masuk syurga bukan senang. Tu saya tak baca Al-Baqarah 214, saya belum baca hadis Bukhari lagi, nak menguatkan hujah Quran. Kita kena buat kerja. Nampak tak? Kita tak boleh bantu mereka, kurangnya kita hantar duit, pakaian. Kesian tuan-tuan tengok anak-anak Arab tu kan, Allahu Akbar, dibunuh sewenang-wenang buat laknatullah ni. Jadi ilmu, cara nak dapat ilmu, nak faham agama, kena main dengar. Kalau tak ada ilmu jadi macam ni, wel-wel mudu balik pun kita ikut. Sat lagi apa lagi ikut Bon Odori kan. Mufti Pulau Pinang dah keluar pernyataan Bon Odori. Syirik, ada unsur-unsur syirik. Hampa tahu tak dosa syirik ni Tuhan tak ampun? An-Nisa ayat 48, An-Nisa 116. Ketegak macam apa? Jahil. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak berjaya dunia akhirat dalam soal agama, soal dunia, kena ada ilmu. Yang ni pun kena belajar ni. Aku belajar banyak lah. Alhamdulillah, nampak berkesan tuan-tuan. Saya berdakwah dalam Facebook. Banyak puak-puak korang ajak ni duk hina tok guru. Aku jawab kau dengan Quran. Sengap lah dia tak tulis lah pelik-pelik. Aku bukan mendakwah apa platform ni semata-mata surah masjid. Ni lah ni Facebook. Ramai dah yang mungkin depa dah sedar. Tak ada orang tegur. Saya tegur abang dengan dalil Quran. Aku pandai dah masuk Quran weh. Dulu aku tak kerti. Aku belajar. Tu yang kata apa pun nak kena belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ibnu Majah, menuntut ilmu tu fardu ain.
ke atas setiap individu muslim. Kata Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'a fa'alaihi bil ilmi. Yang ni bukan hadis muslimah, ini athar sahabat. Athar makna kata-kata sahabat. Sahabat yang mulia Sayyidina Ali sepupu. Dia kata, siapa ndak dunia kena ada ilmu, siapa ndak akhirat kena ada ilmu, siapa ndak kedua-dua sikit, dunia akhirat nak berjaya kena ada ilmu. Aku ilmu dunia ni sap-sap suai lah, senang ya. Kita jahil tentang agama, kita belajar, kita dah tahu sikit, kita aman. Mudah-mudahan Allah redha, insya-Allah bahagia di akhirat. Nabi nak berjalan pun Allah suruh Jibril masuk ilmu dulu. Ni kalau katalah aku tak mengaji sekolah agak-agak lah, baca tak arti, boleh sampai ke Sungai Tiram malam ni? Signboard ada tapi aku tak tahu, tak arti baca. Pada dia tulis kat mana? Ni kita sedang berjalan ni adik. Sedang tak? Kita ni sedang berjalan untuk kembali bertemu dengan Allah. Percaya? Betul? Bagi dalil Quran yang untuk sembang kemai. Az-Zariyat surah 51 ayat 50. Aku kebaik pungkok tu aku makin. Aku ni macam-macam no. Allah sebut fafirru ila Allah. Az-Zariyat surah 51 ayat 50. Maka mereka, kita semua berbondong-bondong datang kepadaku. Ni kita sedang Isra' ni, jalan ni. Mungkin esok adik balik awal. Qalu inna lillahi. Jadi dalam perjalanan kita nak balik, sebab tu kena ada bekalan amal soleh, tapi kena ada ilmu lah dulu. Kalau tidak, tak ada ilmu memang habis. Halal haram, dosa pahala. Soal pilih pemimpin pun tak erti. Nak pilih, dia kata semua sama tu. Ustaz Nasruddin Daud hentam dah. Aku tak mau sebut lah ustaz tu. Nampak cari ni lah. Ni jenis ustaz-ustaz tak mau peduli politik ni. Ustaz Nasruddin sebut 10 sahabat Nabi, seorang saja tokoh korporat, yang lain semua ahli politik. Dia kata ahli politik sahabat Nabi sama macam apa kah? Dia kata macam tu pula. Kalau sama aku pangkah, kalau tak sama aku tak mau. Hui. Dia anggap politik tak penting. Kalau dia pisahkan politik dengan agama, kita nak habaq kat dia, itu ajaran Kristian dalam kitab Injil Matius chapter 22 verse 16 to 22. Ustaz-ustaz ni kena reti juga benda-benda ni. Jangan duk kemas yang kitabnya. Isu semasa kena reti ya bang. Saya tengok-tengok aku pangkah terus. Ustaz tanya lah apa cari ni. Aku tengok video tu sampai habis. Ada pula soal politik seolah-olah tak penting. Alamak. Politik tu tata cara memerintah negara ni tuan-tuan. Dia kata mana ada sahabat Nabi sama dengan hampa? Dulu dia. Memanglah tak sama, dia pun sahabat. Kan? Aku pangkahan ni tu. Ada seorang ustaz tu macam tu juga. Dia kata soal pilih pemimpin tak penting. Takkan nak balik lah. Tak habis. Tu nak kencing tu. Kena jerkah 3-4 kali. Haji Anwar, dia kata soal pilih pemimpin tak penting, tapi Allah Ta'ala takdir tuan-tuan. Aku khutbah jemaah, dia ada. Allah, tu nasib baik aku tak tahu dia ada. Tapi hari itu memang saya ceramah, saya khutbah jemaah, tajuk pemimpin yang diredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada Quran hadis. Sengap dia. Aku lalu, ada ke? Aku salam dia. Dia pun gelabah tuan-tuan. Jangan kita anggap politik tak penting. Itu ajaran Kristian. Da'ma liqaisar liqaisar wa ma lillahi lillah. Itu dalam Arab. Melayu, serahkan urusan pemerintahan kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Nikah kahwin kita ikut Quran hadis.
Pemerintahan tak payah. Mana betul. Allah ajak pemerintahan macam mana sifat seorang pemerintah yang baik. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Suratul Hajj surah ke-22 ayat 41, muka surat 852, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat politik lah woi. Ustaz oi. Cuba dengar makna. Orang-orang yang sekiranya diberi kuasa memerintah. Tu dia. Kuasa memerintah terlibat politik lah tadi. Kuasa memerintah. Tak angguk pun bagaimana? Dengan kuasa yang dimiliki, dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ni yang berlaku di negeri Kedah. Sebab pemimpin dia faham Islam, dia faham tanggungjawab sebagai pemimpin, dia akan ditanya. Sebab tu tak ada judi. Aduh, bila ada kuasa politik, benda baik pun boleh buat, benda tak baik pun boleh buat. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Aduh pula itulah. Duk warak sangat nak berzikir. Aku pun tak cerita kat apa malam aku. Takkan lebih daripada dia. Lepas tengok gang-gang, aku pun ada amalan. Tapi aku tak pernah ajak apa buatlah sekadar apa boleh. Tak betul tu. Ustaz Nasaruddin duk belasah kau-kau. Kalaulah soal politik tak penting, dia kata. Dia baca suratul Isra surah ke-17 ayat 71. Aku nak bak muka surat 697. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama imamnya. Imam siapa dia? Pemimpin. Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman. Surah Al-Isra ayat 71, insya-Allah muka surat 697. Waktu kena mengaji. Boleh faham bang? Nabi nak berjalan pun Allah minta Jibril masuk ilmu dulu. Ni nak jumpa macam-macam ni. Kita duk senam jalan balik, jumpa benda halal haram, dosa pahala tak reti, semua redah semacam ni, jam. Boleh tangan ni. Nak panggil nampak macam tak ada nyawa ni. Hampa jangan bimbang. Aku tanggungjawab sepenuhnya. Demi Allah, saya takut Allah. Saya bercakap ada sandaran, saya tak bimbang. Dia kalau cerita banyak-banyak, apa kata aku angkat diri pula. Sampai aku habaq surah muka surat. Pergi tengok. Ada tauliah belum tentu boleh baca macam ni. Nak abang baca hadis riwayat siapa pula, kitab mana pula, jeng. Tak payah duk kacau lah. Masuk balik, ingatkan balik terus. Kencing kan? Kencing tak lawas lah tu. Saja seronok. Hampa muslimat tu ada gelak lah. Sebab orang lelaki-lelaki seronok sangat. Lawak ya bang. Lepas dah masuk ilmu, baru masuk iman. Tuan-tuan, bila ada ilmu, baru ada kepercayaan. Sebab tu saya sebut tadi, bila bertaubat, selepas bertaubat kena amal. Bila ada ilmu, ada kepercayaan, kena amal. Tapi kalau percaya tak amal, rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 35, surah yang kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat 89. Apa akan berlaku pada seseorang yang percaya tapi tak ikut Islam? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Al-Baqarah ayat 89, cetakan Rumi muka surat 35, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tatkala datang pada mereka apa yang mereka ketahui kebenarannya, apa dia? Mereka mengaku Nabi Muhammad memang pesuruh Allah. Yahudi Nasara lah ni. Mereka mengaku Al-Quran juga adalah kalam Allah. Kafarubi, tapi mereka ingkar. Percaya tapi tak patuh. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah timpa laknat ke atas golongan yang kufur ingkar. Abang faham apa makna laknat? Nanti orang kata kat orang laknat ni laknat leceh. Laknat ni lawan kepada rahmat lah tuan-tuan.
Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Hadis Muslim, la yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Nabi sebut dengan jelas, aku dengan hampa ke semua kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi bila laknat, tak ada peluang lagi untuk masuk syurga, kerana orang masuk syurga hanya dengan rahmat Allah. Yang dilaknat oleh Allah siapa dia? Makhluk pertama, iblis. Ada kan ayatnya, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Al-Hijri surah ke-15 ayat 34 35. Tu dalil iblis dilaknat oleh Allah. Jangan kita kena laknat. Dah percaya, dah ada ilmu, faham, percaya, kena amal. Boleh ni? Tak angguk apa, ngantuk dah tu, meluat tu. Baru 45 minit. Ni pengurusi nak ceramah sampai pukul apa? Tadi 8.10. Sampai 11.10. Alhamdulillah. Hampa boleh tunggu. Hampa tunggu aku nak balik Banyak cantik sampai 3 jam dah lah aku mewai weh. Kok lah nak beli makanan kat aku pun tak beli. Duduklah menengok ni, ayat aku pula tu aku bawa. Aku tak main dah Sungai Tiram. Tapi bila tengok muka Haji Anwar aku main. Tak kira dia kata aku cerai lah. Haji Anwar kenal saya hampir 30 tahun dah. Dia pun istiqamah, kita pun istiqamah insya-Allah. Dia Haji Anwar no, mudah-mudahan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 13, kelebihan orang istiqamah. Baik. Jadi bila ada iman kena amal. Percaya Quran betul, percaya Muhammad perutusan Allah, tapi tak ikut, kufur, ingkar. Jadi ada baki 10 minit ni kan. Pengurusi panggung lama, baru 50 minit dia nak ceramah, sejam cukup lah. Bagi hampa syok, kena main lagi. Pernah dengar ustaz ni? Hampa pernah dengar tak? Best tak? Kalau tak best, hampir balik. Saya best, dia kata best. Tu lampu kena dengar. Dengar sama Syahrilong aku. Gifted anugerah Allah tuan-tuan. Hada min fadli rabbi. Tu ayat gifted dalam Quran surah An-Naml ayat 40. Bila ditanya pada Nabi Sulaiman alaihi salam, hang ni macam-macam hebat no, boleh cakap bahasa semut, boleh faham bahasa binatang, ifrit jin pun jadi khadam hang. Dia kata ini adalah anugerah Allah. Aku pun jawab macam tu juga. Hadza min fadli rabbi surah An-Naml ayat 40. Hadis kedua. Selepas dah masuk ilmu, masuk iman, baru naik burak. Naik burak kenderaan yang Allah cipta untuk para anbiya. Saya dipahamkan di kitab tafsir, Nabi Ibrahim alaihissalam di antara yang pernah menaiki burak. Daripada Palestin pergi ke Mekah ketika Allah suruh dia bawa Hajar dan Ismail. Hadis ni hadis ke-134 Imam Muslim. Untuk mengakhiri, tapi lambat lagi lah, sejam lagi. Saya ambil tengah-tengah. Nabi SAW bersabda, thumma dakhaltu masjidah fasallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban faqtartu laban faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah, rawahu Muslim. Tengok Pak Haji 2 kali dah bangun, kejin tak lawas dah tu. Dia main tua-tua kita tu lah kita. Buat macam mana tuan-tuan, kita ni semua dalam perjalanan pulang ni. Kalau tak ada bekalan akhirat, aku tak tahu. Aku pun dulu banyak salah, banyak silap. Allah bagi peluang panjang umur, buka sekolah. Sekolah rendah, menengah perempuan, menengah laki-laki. Tu bangunan yang ke-7 saya duk buat tu, dah hampir siap dah. 2.6 juta. Dah bayar kat kontraktor 2.3 juta. Jadi nak cari 300,000 lagi. Tu yang kumai Pulau Pinang ni. Malam ni kalau hampa bagi seorang 5,000 clear. Jangan 5,000 rupiah bila mangkuk ayun.
Nak buat air haji lah. Hampa jangan nak buat tak nampak pula tabung aku tu weh. Tu tengah tu. Tak lagi duk tengok tabung senyum. Senyum lah, tak ulang. Senyum tu sedekah. Kepala bapak hang. Senyum tu sedekah. Bahasa aku biasalah. Hadis ni saya terjemah. Kemudian aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan aku solat 2 rakaat. Tak lagi ada pengajaran. Selesai solat Nabi SAW, aku keluar daripada masjid dan Jibril datang sekali lagi kepadaku dengan membawa 2 bekasan. Kita kata mangkuk. Satu mangkuk berisi dengan arak, satu lagi berisi dengan susu. Lalu ku pilih susu. Kata Jibril alaihissalam, pilihan tuan hamba tepat sekali. Tuan hamba telah memilih fitrah. Tak lagi itu nak kena hurai. Faham tak ni? Pengajaran yang pertama tuan-tuan. Dengan anak orang muda, buat kerja apa sekalipun, di mana sekalipun kita pi, jagalah hubungan kita dengan Allah. Nabi mai daripada Mekah tuan-tuan 1600 km naik burak, bila sampai ke Masjidil Aqsa dia masuk dia sembahyang 2 rakaat kak. Sebab tu bila masuk masjid, kalau kuliah tak ada, sembahyanglah tahiyat masjid 2 rakaat. Pasal ni hadis Bukhari, apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah kamu duduk kecuali kamu solat 2 rakaat terlebih dahulu. Kecuali dah bermula, kata ulama boleh. Kalau tak puas hati nak semayang juga boleh, tapi di belakang. Jangan duk main warak semayang depan ni lah. Semayang tahiyat masjid, Allah sambil tengok muka aku. Yang aku ceramah pula tengok muka dia. Loh, ada tuan-tuan weh jenis ni tak cerdik. Aku nyaris-nyaris nak jerkah. Hampirlah sebab aku duk tengah ceramah ni. Main duk depan dia. Kan? Aku pun sekali-sekali aku buat macam tu. Kalau tak semayang tak apa, sebab yang ni fardu ain. Yang tu sunat, kena reti beza. Ni ilmu tuan-tuan ni, saya baca ayat Quran, saya baca hadis. Saya nak ingat ni berpeluh tuan-tuan, hampa dengar lenggak-lenggak lena, lenggak-lenggak lena. Khusyuk. Ku pun mengaji, bukan ku tak mengaji. Kalau tak mengaji takkan nak boleh cakap macam ni. Ya tak? Tu cerita dia. Nah. Jadi jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Allah bukan nak pandang yang fardu, Syekh. Allah paling suka bila umat Muhammad SAW banyak beramal dengan amalan sunat. Semayang kena ada semayang sunat. Semayang tahajud tak? Atau setiap pagi terkejut? Aku dah nampak terkejut dah budak ni. Tu pun jangan ceramah duduk depan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra surah ke-17 ayat 79. Dan sebahagian malam bangunlah kamu bertahajud sebagai nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan buat diri kamu sendiri. Moga-moga Allah akan mengangkat kamu ke makam yang terpuji. Hak fardu dia tak pandang bang, hak sunat. Dia nak angkat kita ke makam terpuji. Mana kata dia pandang sunat? Yang ni hadis qudusi Imam Bukhari, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku kasih kepada hambaku tu. Lagi banyak kita buat sunat. Sebab tu saya pun kata kena amal. Tapi ingat duk cerita amal lah, kena cerita jihad sama. Nah, menegakkan negara Islam, melaksanakan syariat Islam, mana kata jihad tu penting. Saidina Ali, Talha dan seorang sahabat, saya tak ingat seorang lagi. 2 orang ni, Talha dengan sahabat tu duk mendabik dada. Talha kata, keluarga akulah dari dulu sampailah yang supply air Zam-Zam kepada jemaah haji. Seorang sahabat kata, aku ni kunci Kaabah ada kat aku, keluarga kami yang menguruskan masjid. Saidina Ali duduk sebelah tu. Saidina Ali pun tegur mereka.
Aku orang pertama yang semayang. Saidina Ali tak pernah menyembah berhala. Sepupu Nabi. Aku orang pertama yang semayang. Tapi aku juga berjihad di jalan Allah. Hampa duk cerita nak bagi jemaah haji minum air, nak main masjid 5 waktu. Jihad tak sentuh. Bila Ali kata macam tu, turun ayat Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Hak duk salin pun tak larat salin dah tu. Ku ceramah berpuluh lah ayat Quran. At-Taubah ayat 19. Angan apa? Tulislah. Inilah dalil dia. Jihad besar abang. Kita duk puluh nak main masjid 5 waktu. Bagus, bukan tak bagus. Bagi minum jemaah haji, bagus, bukan tak bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Ni, jihad. Kalau kita memperjuangkan agama Allah, tiba-tiba kita dibunuh. Apa kelebihan abang? Syahid. Betul kan ni? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Orang yang gugur kerana memperjuangkan Islam tidak mati, bahkan mereka hidup. Tuan-tuan, tahun 2013 Madinah dilanda banjir besar. Apa yang berlaku? Kubur-kubur syuhada semua terbongkar. Di antaranya Saidina Hamzah. Kenal tak Saidina Hamzah? Pak menakan Nabi. Dia penghulu segala syuhada. Tuan-tuan, bila terbongkar tengok-tengok jasad macam tu, Sayyidus Syuhada Hamzah tu, thumma rajulun qama imamin ja'il fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Masya-Allah. Ni Sayyidina Hamzah mendapat pujian hadis riwayat Al-Hakim yang dinukilkan oleh almarhum Dr. Yusuf Qaradawi. Penghulu segala syuhada dia. Tak mati abang, dia pun hidup. Tengok ayat tadi Al-Baqarah 154, buka tafsir Dr. Hamka. Apa Dr. Hamka kata? Ketika Saidina Umar Abdul Aziz meninggal dunia, seorang bapa ni dalam perjalanan nak pergi sembahyang jenazah, dia bertembung dengan anak dia. Dia terkejut. Dia kata, "You look familiar." Dia cakap orang putih. Sebab Arab ni tak erti nak cakap orang putih. Tak cakap Arab, dia kata orang putih. "You are my son. You are already dead." Dia kata, "No dad." "No," cakap tidak. Hang dah mati dah ni." Kata, dalam peperangan kami tak mati, kami hidup. Tu Al-Baqarah 154. Ni hang mai buat apa? Buka tafsir Dr. Hamka, tuan-tuan boleh bertemu insya-Allah. Kami diperintahkan oleh Allah, roh para syuhada turun menyembahyangi jenazah Umar Abdul Aziz. Masya Allah, tuan, tak mati. Tengok ayat lain, Al-Imran 167. Depa dapat rezeki sebagaimana kita dapat rezeki. Depa teringin nak makan apa, semua boleh makan. Tu kelebihan memperjuangkan Islam. Jangan nak cerita nak wirid nah. Fudail bin Iyad, Abdullah Al-Mubarak, semua ditegur. Hampa ni kira nak ratib nah, kira nak wirid, berjuang tak mau, ditegur, depa pun bangkit, gugur syuhada. Allah, gugur syahid. Masya Allah. Bukan saya tak suruh amal, sembahyang malam saya bersuruh. Allah kata dah di kursi, bila hamba aku banyak buat amal sunat, kalau semayang ada semayang sunat, puasa ada puasa sunat, aku sayang pada hamba aku tu. Bila Allah sayang, tak perlu bimbang dia jagalah kita. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila Jibril datang sekali lagi membawa arak dan susu, Nabi pilih susu, Nabi tak pilih arak. Kenapa? Arak ni pertamanya menghilangkan kewarasan akal. Yang kedua, arak ni membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tengok apa yang berlaku pada tahun 2007 kot. Lama dah kes ni di Johor. Amoy tu balik pukul 3 pagi dalam keadaan mabuk, dan dia langgar 8 budak yang naik basikal lajak, mati semua. Bila cek dia dalam keadaan mabuk. Sebab tu Islam tak bagi minum arak.
Judi, arak ni semua merosakkan masyarakat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Al-Baqarah 219. Dosa besar siapa yang terlibat dengan arak dan judi. Yang ketiga, arak ni dilaknat oleh Allah. Daripada orang yang kutip buah hangga, buat turun nak buat arak, hak bawa pergi kelang, hak proses, hak buat dalam botol, hantar naik lori, lori hantar pergi 7-Eleven. Faham tak ni? Sebab tu Jibril kata, Tuhan hamba telah buat pilihan yang tepat. Tuhan hamba pilih susu. Susu ialah Islam, agama fitrah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa maksud Islam agama fitrah? Saya nak ringkaskan saja. Ia bermaksud agama Islam ni agama fitrah kerana sumber agama Islam daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Agama kita ni tuan-tuan bukan agama rekaan ciptaan manusia. Gautama Buddha, tidak, dia pergi bertapa di Gunung Jerai, turun-turun buat agama baru. Tidak, mana hantar dia pergi Gunung Jerai? Aku buat contoh. Tu sudah dah. Duk pakai kain ihram sampai tak buka-buka. Tapi warna oren tak tu. Kita ihram warna putih. Kan? Itu agama ciptaan manusia. Islam dah. Allah banyak dalil saya boleh kemukakan. Sikh. Saya kebetulan Sikh ni dengan saya duduk sebelah dulu dalam bas ke on the way to Kuala Lumpur lama dah. Saya pun perkenal diri saya cakap Inggeris kan dia. Rupanya dia ni guru bahasa Inggeris. Jadi dia cerita kat saya. Dia kata, kami ni agama Sikh ni. Tengok, sebab tu dia pakai serban kan? Bila tiap kali kami buka sebuah kitab, kami akan menyebut nama seorang pujangga Islam. Kemungkinan dia ni ada buat agama Sikh. Kitab mereka ada nama pujangga Islam, bukan nama Syarilong oleh lah. Hamba faham tak ni? Kita Islam agama fitrah kerana sumbernya daripada Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. As-Sunnah perkataan Nabi, tapi wahyu daripada Allah. Tu kata agama fitrah. Yang kedua, agama Islam ni tuan-tuan, yakni agama yang cukup lengkap. Kita tak mau cabar agama lain, tu kita bagi Dr. Zakir Naik, tu kerja dia. Dia bab comparison religion ke apa, religious comparison bagi kat dia. Tapi agama kita sempurna. Cuba tengok fardu ain. Apa dia fardu ain? Fardu ain ni makna pertama ilmu tauhid kena belajar. Rosak akidah, rosak semua. Tauhid dia tak cukup, ilmu fiqh. Nampak? Nak bagi betul ambil wuduk, basuh kencing, basuh berak apa semua. Tak cukup. Ada lagi tasawuf. Jaga soal batin. Itu fardu ain lah. Kalau dengar hebat ceramah pam-pam macam aku, dalam diri aku duk kembang seorang-seorang, habis aku. Ya aku malam ni kemas malam ni. Kemas lah ni. Hang jeng aku tu dia. Aku pun kembang pai. Habis. Sebab duk kembang seorang-seorang, duk rasa kita kemas, menyalahi perintah Allah dalam surah An-Najmi, surah 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tak bagi ujub tu ujub tu. Kita pasal kita lah hebat, kita lah kemas. Faham tak ni? Tu fardu ain. Islam agak-agak depa ada ajak, agama lain ada ajak benda ni. Tentang tauhid melingkup dah. Start dia kata Jesus is God. Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, prove to me in which Bible, in which chapter and verse, please. Yang kata Jesus say I'm God, then worship me. Tak ada, dia kata. Sebab tu dia cukup marah daripada orang ni. Kan? Saya suka dengar selain daripada Dr. Zakir Naik, Ismail Ming, Mufti Zimbabwe. Dia banyak cakap macam kami lah. Bab amalan, bab dosa pahala, dia comparison, religious comparison ni dia kurang. Masing-masing buat lah. Tapi nak abang, itulah Islam, agama fitrah, agama yang lengkap. Agama Islam kita lengkap tak abang?
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Saya nak suruh ustaz yang tak mau terlibat dengan politik, cuba pergi tengok tafsir Dr. Hamka surah ke-16, surah An-Nahli ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal nikah kahwin, semayang, puasa, zakat, haji, pemerintahan, politik. Hampa tak mau politik pula dah. Nak pemimpin yang sama macam sahabat Nabi, baru nak pangkah je. Ni kemungkaran. Oh, letih aku kalau jumpa ustaz ni, kenal aku. Aku tengok, minta maaf tuan-tuan, bukan saya nak mana ayat Quran tak ada cakapnya. Bagi kita ada sandaran Quran ni dalil dah. Surah An-Nahli ayat 89. Ma farratna fil kitab min syai'. Al-An'am surah ke-6 ayat 38. Lagi satu menguatkan hujah. Islam ni sempurna, dia ajar semua bidang. Politik, ekonomi, mai rumah saya ada indeks Al-Quran. Semua ayat-ayat tentang politik, tentang cari nafkah, semua ada. Boleh tak Ji? Nampak duk renung jauh? Geng ustaz tu apa? Kamu boleh percaya tak? Nampak ni pun. Sekali-sekali mai dengar aku baru cah bateri sikit. Kan? Lepas ni jemput khutbah pula. Terus saya bimbang. Tajuk mesti sedap. Jagalah sungai kita. Anwar orang pertama tembak aku naik ke bulan. Aku tak ada main lah jaga-jaga sungai kita. Bab akidah, bab pilih pemimpin ni penting ni. Tengok bila pemimpin serabut, negara serabut dah. Saya tak komen dalam duk ada ni PM10, bagilah peluang tu. Bab saya baru sangat. Kan? Bagi peluang tengok dia nak buat apa. Kan? Tu cerita dia. Baik. Yang ketiga hari sekali, agama Islam, agama fitrah ialah agama yang sesuai tuan-tuan. Yakni sesuai di segala tempat, di segala zaman. Masya Allah. Undang-undang peraturan Islam ni hang duduk di England ke, di Amerika ke, semua sesuai. Mana dari Quran suratul Hajj, surah ke-22 ayat 67, muka surat 858, tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Tuan-tuan pergi tengok tafsir ayat ni. Dan ayat ini untuk menyokong bahawasanya undang-undang Islam, peraturan Islam ini sesuai di segala zaman, segala tempat. Yang dikatakan agama fitrah disokong dengan hadis Nabi, riwayat Imam Muslim jilid pertama Mustikah Hadis, riwayat Imam Muslim hadis ke-15. Untuk mengakhiri, nampak mengantuk dah, lali dah tu, nak terlentang pada tu. Saat lagi balik rumah pegang remote Astro, macam-macam bodoh. Beliau dia mata. Malam ni final tuan-tuan, Carabao Cup. Manchester United lawan Newcastle. Hampa yang tu pun tak tahu. Aduh letih hampa ni. Koman semua. Aduh, bola pun tak reti. Aduh. Marcus Rashford lah sekarang on song mana tiap-tiap kali dia skor gol lah. Confirm lah menang United lah malam ni insya-Allah. Bila apa? Ingat aku koman ingat. Aku bola aku hafal habis daripada pemain dan sampai yang burus-burus lagi nama apa orang mana. Dah aku sekali baca aku ingat buat macam mana. Kan? Kita dengar hadis ni untuk mengakhiri tentang Nabi Isa alaihissalam. Dengar tuan-tuan, Nabi Isa Allah anugerah Injil. Nabi Isa belum wafat, muslimat nak tulis nak dari Quran, beliau belum wafat. Pertamanya Ali Imran 55, yang kedua An-Nisa 158, yang ketiga Az-Zukhruf ayat 61. Az-Zukhruf ayat 61 lah dalil Nabi Isa akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Inilah bukti tuan-tuan bahawasanya agama Islam agama fitrah, sesuai di segala tempat, segala zaman. Bila dia diturunkan semula, agak-agak Nabi Isa akan diturunkan di mana Syekh? Sungai Tiram lah.
Tak mau sudah, Sungai Petani. Aku akan mengalu-alukan Nabi Isa alaihissalam. Masa tu tuan-tuan, dia memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Dia juga merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak bawa undang-undang lain. Undang-undang ni yang sesuai di segala tempat, segala zaman. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kamu, yakni umatku di akhir zaman, ketika Isa anak Maryam diturunkan oleh Allah untuk memimpin mereka di akhir zaman. Ketika itu beliau memimpin umatku dengan berpandukan pada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pernah laksana hudud, dia pun akan laksana hudud. Nampak dah? Ni tuan-tuan pengajaran kenapa Nabi SAW pilih susu. Susu agama Islam, agama yang fitrah. Boleh? Jadi cukuplah saya nak pergi salam tu, saya nak buat sikit pengumuman. Lepas habis salam off terus lah. Saat ni lepas hentam aku pula. Oh, apa duk kempen dah semua tak kena tuan-tuan. Kan? Terima kasih pada pihak masjid. Jangan lupa jemputlah untuk khutbah jemaat. Tajuknya jagalah sungai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibuan kemaafan aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.